Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dikasihi sekalian, semoga dimaklumkan jadi insyaallah bersama dengan kita pada setiap hari Rabu di bulan Ramadan sepanjang Ramadan ini insyaallah bersama dengan Ustaz Abu Usama dan akan membicarakan mengenai kita berbicara puasa berdasarkan hadis menurut mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah Ustaz telah sampai dalam bersama dengan kita. Jemput kepada Ustaz untuk memberikan kuliah kepada kami insyaAllah dengan segala materi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang dikasihi pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada tengah hari ataupun lepas zuhur yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kitab yang kita akan baca pada tengah hari ini adalah kitab berkenaan dengan puasa dan hadis-hadis yang berkait dengan puasa. Yang mana kitab ni adalah kitab yang dikarang oleh dua orang ulama besar daripada negara Syria, daripada negara Syam. Kitab ni asalnya dikarang oleh nama seorang ulama yang cukup masyhur di negara Syria, lama dah mati. Nama dia Syekh Muhammad Saleh Al-Aqadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada tu anak murid dia minta izin daripada guru dia untuk mengeluarkan kitab ni. Yang mana guru dia izin, nama anak murid dia, nama anak murid dia adalah Syekh Muhammad Hashim Al-Majdu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, juga meninggal dunia pada tahun 2016. Yang mana kedua-dua ulama ni adalah ulama yang cukup besar. Amba tak mau cerita panjanglah pengarang dia. Cuma amba nak sebut dua perkara sahaja. Yang mana ketika anak murid dia Syekh Muhammad Hashim Majdu Al-Hasani rahimahullah ta'ala minta izin daripada guru dia untuk mengeluarkan kitab ni, untuk cetak kitab ni, maka untuk guru dia kata mana? Guru dia kata membuatlah, tapi menyertai nama aku, meletak nama mu. Ini menunjuk bahawasanya tu guru dia orang yang cukup tawaduk, orang yang cukup menjaga keikhlasan guru dia. Manakala Syekh Muhammad Hashim Majdu ketika dia buat kitab ni, dia ada buat sedikit penambahan. Antara penambahan dia adalah dia buat penyempurnaan menyebut dalil-dalil daripada kitab yang dibuat oleh guru dia. Yang pertama, yang keduanya adalah dia membuat sedikit penambahan mana-mana permasalahan yang perlu ditambah. Yang ketiganya adalah memperbetulkan sedikit perkataan-perkataan yang perlu diperbetulkan. Yang keempatnya adalah meletakkan dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang berkait dengan kelebihan puasa dan apa yang bersangkut paut dengan ibadat puasa.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Hashim Al-Majidub ambil sempatlah berjumpa dengan beliau, di mana ketika itu beliau telah huzur dah rahimahullah Subhanahu wa taala. Cukuplah kehebatan beliau sehingga kalau di negeri Syria ketika itu orang beri gelaran kepada dia sebagai Asy-Syafi'us Shaghir, Imam Syafi'i yang kecil, seorang ulama yang cukup hebat. Dan dia pernah dipenjara lebih kurang dalam 21 tahun kerana beliau adalah seorang yang cukup tegas dalam mencegah kemungkaran. Siapa pun yang melakukan kemungkaran, dia cukup tegas sehingga dia dipenjara lebih kurang dalam 21 tahun. Dan yang hebatnya beberapa kali ulama-ulama besar seperti Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ingin mengeluarkan dia daripada penjara, tetapi dia tidak menerima syarat yang ditetapkan oleh sebahagian daripada ulama tersebut. Ulama-ulama besar daripada negara Syiah kebanyakan adalah daripada anak murid beliau. Baik, dia di antara orang yang cukup hebatlah, Allah Rabbi. Yang mana ketika dia kesalahan dia tidak ada kesalahan yang lain, hanya kerana dia mencegah kemungkaran. Dan di Syria dia di antara orang yang masyhur dengan orang yang baqiyatus salafis salih. Maksudnya golongan yang masih lagi berbaki dari kalangan salafus salih, orang yang cukup kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak takut benda. Kalau cakap kita kalau takut benda, namun nak acam dia pun kalau dalam hal kemungkaran aku akan cegah. Siapa pun yang melakukan kemungkaran, sama ada daripada orang awam sehingga daripada pemerintah sendiri. Dan orang yang cukup hebat, Syekh Muhammad Hashim Al-Majidub. Cuba baca dalam Google lah cerita dia. Memang orang yang cukup hebat. Amba pernah berjumpa dengan dia satu ketika. Ada seorang ulama besar meninggal dunia, nama Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Syekh Muhyiddin Al-Kurdi adalah seorang pakar dalam bidang qiraat. Bidang orang yang ambil bidang Quran mungkin akan biasa dengar nama Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Masa Syekh Muhyiddin Al-Kurdi meninggal dunia, maka seluruh ulama-ulama besar akan turun. Ulama-ulama besar akan turun. Kalau kita sebelum ni kita pernah dengar ulama besar, di antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di antara ulama-ulama besar daripada negara Syria. Kalau di hadapan ni masih lagi dianggapkan demo-demo ni masih lagi dikira kecil di hadapan dia. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar, ketika berada di Syria dia seperti artis. Tetapi di hadapan majlis di hadapan majlis Muhammad Hashim Al-Majidub, dia seperti budak-budak. Takut je dia di hadapan Syekh Muhammad Hashim Al-Majidub rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika amba tengok ada seorang ulama masuk, orang penuh pakak duduk ikut dia. Lepas tu amba rasa tu duduk dengan seorang ulama besar juga daripada negara Syria. Nama dia adalah Syekh, Allah Rabbi amba lupa yang nama dia. Dan bagi nama dia guru apa juga, Syekh Adnan Darwish. Syekh Adnan Darwish ni seorang ulama besar lah di Syria. Tapi ketika masuk Syekh Hashim Majidub, apa tak kenal lagi masa tu. Lepas tu Syekh Adnan Darwish ni disalam dalam keadaan takut-takut depan dia, disalam dia dalam keadaan takut-takut. Jadi bersitu orang tengok, siapa ni orang yang hebat sangat, siapa aku ulama-ulama besar saat itu bersalam dengan dia seperti mana seorang pelajar bersalam dengan guru. Maka Amba tanya kepada Syekh Adnan Darwish bahawasanya dia adalah Syekh Muhammad Hashim Al-Majidub. Masa tu ketika tu dia masih lagi digam, kerana dia masih baru keluar daripada penjara, dia digam, jadi kita tidak boleh nak ziarah dia masa ketika tu. Baik, jadi ala kulli hal Amba nak cerita seorang yang memang cukup hebatlah daripada negara Syria, yang mana Amba tertarik dengan satu cerita yang mana pada penghujung umur dia masa tu sakit dah. Lepas tu tiba-tiba ada orang bagi ziarah dia, orang kata semoga Allah SWT bagi kesihatan kepada mu. Orang doa dia kata meminta supaya Allah Ta'ala memati aku dalam husnul khatimah. Maksudnya ketika orang doa kesihatan, dia tak peduli kepada tu, dia nak biar Allah SWT mati dia dalam husnul khatimah. Baik, ini kitab yang kita baca. Ini muqaddimah, panjang sikit muqaddimah dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kitab ni kitab bahasa Arab, InsyaAllah kita akan cuba terjemah. Jadi kita mengharapkan daripada kehebatan dua pengarang kitab ini, ia memberi keberkatan kepada kita. Kita mengharapkan keberkatan ataupun kehebatan dua pengarang ini daripada sudut waraknya, daripada segi zuhudnya, agar kita juga orang yang baca kitab ini Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan. Muqaddimah fi fadail as-sawmi wa ma yata'allaqu bih. Bab wujub sawmi Ramadan wa bayan fadl as-siyami wa ma yata'allaqu bih. Kata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah
Ini muqaddimah pendahuluan pada menjelaskan kelebihan-kelebihan puasa dan segala perkara yang bersangkut paut dengan puasa, dan bab wajib puasa Ramadan dan menjelaskan kelebihan puasa itu sendiri dan apa-apa yang bersangkut dengan puasa pada bulan Ramadan. Jadi pengarang kita yang pertama sekali dalam muqaddimah ini dia membagi ayat Al-Quranul Karim, ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang puasa Ramadan, kelebihannya dan perkara yang bersangkut paut dengannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maksudnya dia dalam buku ni tak ada lah tulis maksud, cuma ambil terjemah lah, sebab ambil umpak yang marah juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud ayat ini secara ringkasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan, yang mana ibadat puasa tersebut telah diwajibkan kepada umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad, supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadat tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud ayat secara ringkas. Manakala secara terperincinya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memulakan ayat dengan membuat nida, dengan membuat penyeruan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksud orang yang beriman adalah orang yang mempunyai kepercayaan, orang yang mempercayai segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Orang yang mempercayai keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalan, dan tidak ada sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat kekurangan. Orang yang mempercayai di sana ada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempercayai di sana ada makhluk Allah yang dikenali sebagai malaikat. Di sana orang yang mempercayai di sana ada kitab yang diturunkan kepada Nabi dan para Rasul. Orang yang mempercayai di sana ada hari kiamat. Orang yang mempercayai tentang perkara yang baik dan perkara yang buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang secara ringkasnya, orang yang beriman dengan maksud orang yang mempercayai segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini yang dipanggil, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini dinamakan sebagai golongan kufar. Golongan ini dinamakan sebagai golongan munafiqun. Golongan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyeru mereka di dalam mewajibkan ibadat puasa. Golongan yang Allah Ta'ala seru adalah golongan yang beriman. Kerana orang yang mempercayai, orang yang ada kepercayaan tersebut sahajalah yang akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, diwajibkan kepada kamu. Kutiba dengan makna diwajibkan. Ini adalah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan kita kepada kita. Kamu ni merangkumi lelaki dan perempuan. Maksudnya perkataan kamu adalah menjadi kewajipan kepada setiap individu. Setiap mukallaf menjadi kewajipan kepada mereka itu melakukan ibadat puasa. Maksudnya ibadat puasa bukanlah fardu kifayah,
seperti sembahyang jenazah, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Dengan maksud kalau ada sebahagian yang telah melakukan perkara tersebut, maka gugur tuntutan dan tidak lagi berdosa kepada golongan yang lain. Berbeza dengan ibadat puasa. Orang yang cukup padanya syarat-syarat wajib, maka diwajibkan kepadanya melakukan ibadat puasa tersebut. Itu maksud kutiba alaikum. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Perkataan wajib ia adalah tuntutan daripada syarak kepada kita, yang mana tuntutan ini adalah tuntutan yang mu'tamad, tuntutan yang putus, tidak boleh kita tinggal sama sekali. Sekiranya orang itu melakukan ibadah ini, maka pastinya ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang tidak menerima, tidak melakukan ibadah ini, maka seksa dosa yang akan menanti golongan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu asyam, berpuasa. Apakah maksud berpuasa? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kata ulama adalah imsakun 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi niyyatin makhsusah. Maksudnya adalah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu makna puasa mengikut istilah syarak. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita melakukan ibadat puasa dengan maksud Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Daripada makan, minum, bersetubuh, muntah dengan sengaja dan perkara-perkara yang lain lagi. Itu maksud diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maksudnya diwajibkan kepada kamu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebab itulah kalau orang faham ayat ini, maka dia tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru viral sehari dua ni berkenaan dengan masalah kalau orang tu nak setubuh pada bulan Ramadan minum air. Sebenarnya itu adalah satu kesilapan yang cukup besar. Baik, di dalam masalah Imam Syafi'i, jima' ataupun membatalkan puasa dengan persetubuhan, maka menyebabkan wajib kena bayar kafarah. Antaranya adalah kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi kalau orang tu dia membatalkan puasa bukan dengan jima' tapi dengan perkara yang lain, lepas daripada itu dia bersetubuh, mengikut mazhab Imam Syafi'i dia tidak wajib kena bayar kafarah. Tiba-tiba ada orang buat cakap lagu mana buat cakap, jadi kalau kita tak mau kena bayar kafarah 2 bulan, jadi minum air dulu lah. Sebenarnya cara lagu tu adalah benda yang salah sebenarnya. Kenapa yang diwajibkan kepada kita, kita kena tahu adalah diwajibkan kepada kita berpuasa. Apa maksud berpuasa? Menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Apa jua perkara yang membatalkan puasa mesti kita kena tahan diri. Tidak boleh sengaja minum air, tidak boleh makan dengan sengaja kalau tidak ada sebarang kehusuran. Baik, cuma kalau orang tu bersetubuh pada bulan Ramadan, tapi sebelum daripada itu dia minum air dulu, dia makan dulu, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Cuma adakah wajib dibayar kafarah ataupun tidak? Ini ada perbincangan di kalangan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib dibayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, kerana bukan dia membatalkan puasa dengan persetubuhan, tapi dia membatalkan puasa dengan perkara yang lain. Kerana hak yang wajib kena bayar, mereka kena puasa 2 bulan berturut-turut adalah bagi orang yang membatalkan puasa dia dengan persetubuhan. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ibadat puasa itu kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maksudnya ibadat puasa bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diwajibkan kepada umat sebelum daripada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut puasa ni? Ketika Allah Ta'ala mewajibkan ibadat puasa kepada kita, terus Allah Ta'ala menyebut ibadat puasa juga diwajibkan kepada umat sebelum daripada ni. Kata ulama, ada beberapa isyarat yang kita dapat faham daripada penyamaan benda Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Yang pertama sekali adalah untuk meringankan beban kita. Sekarang ni kalau kita tengok puasa ni, benda yang perlu kita tinggal adalah benda yang asas dalam kehidupan kita. Perlu kita kena tinggal makan.
minum. Makan, minum ni, makanan dan minuman adalah benda yang menjadi asas kepada kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk meneruskan kehidupan kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum. Mungkin kalau sehari semalam lebih lagi dah. Masuk 2 hari 2 malam, ketoh habis kaki. Kalau tidak makan, tidak minum. Makan, minum adalah benda yang menjadi asas kepada kehidupan kita. Manakala persetubuhan pula, persetubuhan ni adalah benda yang menjadi asas untuk meneruskan atau untuk melahirkan generasi seterusnya yang akan menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada persetubuhan, maka akan pupus manusia di atas muka bumi untuk generasi berikut. Tetapi pada bulan Ramadan, perkara tersebut yang dilarang daripada kita untuk melakukannya. Benda yang penting untuk kehidupan kita, untuk generasi-generasi berikutnya. Baik, jadi oleh kerana benda ni berat, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan bebanan tersebut dengan menceritakan bahawa benda ni mampu dilakukan oleh orang lain. Orang sebelum daripadamu mampu buat, atau kamu dah mampu buat. Kita ni, kalau sekiranya ada persaingan, jadi dia lain, semangat kita lain daripada kalau kita kena seorang. Kalau kita dibebankan seorang, dia jadi berat. Tapi kalau ada persaingan, kita rasa tercabut. Jadi kalau umat sebelum daripada mampu untuk buat, takkan tidak mampu buat. Jadi dia jadi gengang, kita rasa tercabur. Kita mampu juga buat. Dah orang lain buat, sama-sama makan nasi, bukan dia makan batu, takkan kita tak nak buat. Jadi yang pertama untuk meringankan bebanan kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kita dapat faham bahawasanya ibadat puasa adalah suatu ibadat yang cukup mulia di dalam agama kita, di sisi Allah. Kemuliaan ibadat puasa kita dapat lihat bahawasanya kewajipan ibadat puasa kepada hamba Allah sepanjang zaman. Start daripada dulu sampai ke sekarang, Allah Ta'ala mewajibkan kepada hamba dia melakukan ibadat puasa. Mulia dia ibadat puasa. Ibadat yang diwajibkan sepanjang zaman, pastinya ibadat tersebut adalah ibadat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Itu adalah hikmah ghayah matlama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita melakukan ibadat puasa, untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu bertakwa. Baik. Perkataan takwa dalam bahasa Arab dia diambil daripada kata dasar wiqayah. Wiqayah dengan makna pelindung. Takwa adalah seorang hamba menjadikan di antara dia dan kemurkaan Allah pelindung. Seorang yang menjadikan pelindung di antara dia dengan kemurkaan Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa. Takwa adalah seorang itu menjadikan benteng pelindung di antara dia dan neraka Allah. Bagaimanakah benteng tersebut? Benteng tersebut adalah dengan dia melakukan apa yang diperintah dan dia meninggal apa yang dilarang. Orang yang melakukan ibadat puasa dengan sempurna, ketika mana puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sifat takwa di dalam diri dia. Ketika itu dia rasa untuk menambah lagi untuk melakukan apa yang diperintah. Dia rasa untuk meninggal, ada lahir daripada perasaan diri dia untuk meninggal maksiat. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia untuk melakukan ketaatan meninggal maksiat. Andai kata dia terbuat maksiat, terus dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Maka kata ulama, oleh kerana ibadat puasa antara hikmahnya adalah Allah Ta'ala nak bagi takwa kepada kita, maka kita dapat faham di sini bahawasanya di antara tanda ibadat puasa seseorang hamba diterima oleh Allah adalah bertambah sifat takwa di dalam diri dia. Setelah daripada dia melakukan ibadat puasa, semakin bertambah sifat takwa, itu menjadi tanda dan alamat ibadat puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Cuba hanya tafsir secara ringkas, sebab kalau kita tafsir panjang memang kita tidak sempat untuk lebih penafsiran ayat ni. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dibilang. Perkataan ayyaman ma'dudat maksudnya hari-hari yang boleh dibilang, maksudnya hari yang sedikit. Kewajipan ibadat puasa pada bulan Ramadan hanya bilangan hari yang sedikit sahaja, tak lama, antara 29 dengan 30. Kalau kita nak nisbah dengan setahun, kita puasa 29 dengan 30 sikit ni. Dan begitu juga perasaan kita sikit. Ni kita baru 2 hari puasa, nak pergi dah puasa, kejap je rasa. Tu ayyaman ma'dudat.
bilangan hari ma'dudat yang boleh dibilang. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, perkataan ma'dudat adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim dia menunjuk di atas qillah, sedikit. Maksudnya perasaan sedikit bagi orang yang mengerjakan ibadat puasa akan dirasai. Macam kita puasa dan setiap tahun kita puasa, kita nak ambil dah puasa kejap je rasa. Itu ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadat puasa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ringankan bebanan tersebut dengan menceritakan bahawa ibadat puasa ini mampu dilakukan oleh umat sebelum daripada ini. Patut Allah Subhanahu wa taala ringankan lagi ibadat puasa saat itu dengan menceritakan bahawasanya ibadat puasa hanya dalam beberapa tempoh yang sekejap. Sekejap aje, sikit aje. Kita kalau banyak jadi berat. Sebab tu orang kata ambil baca buku ni, kata kalau contoh ni buku tebal, Allah banyak jadi berat. Tapi kalau kata baca buku ni kecil sikit aje, dalam sikit aje, jadi kita rasa ringan. Tengok Allah Subhanahu wa taala cuba meringankan ibadat puasa kepada kita dengan menceritakan hanya dalam beberapa hari yang sedikit sahaja. Patut Allah Ta'ala ringankan lagi ibadat puasa kepada orang-orang yang tertentu. Bukan semua. Kalau orang ada keuzuran, maka tak ada masalah, dia boleh berbuka. Antaranya orang sakit dan orang yang bermusafir. Faman kana minkum, barang siapa yang adalah dari kalangan kamu, tak kira lelaki ke puan, maridan, dia sakit, aw ala safar, ataupun dia bermusafir, fa'iddatun, maka boleh dia berbuka. Kalau dia berbuka, fa'iddatun, mesti dia kena berpuasa bilangan ayyamin ukhra, hari-hari yang lain. Jadi maksudnya, kalau orang tu sakit, orang tu bermusafir, maka diberi dua pilihan kepada dia, untuk dia berbuka ataupun untuk dia meneruskan berpuasa. Mereka dalam keadaan tertentu tidak boleh dia berpuasa. Sebagai contoh, kalau dia berpuasa saat itu akan menyebabkan berlaku kemudaratan di atas diri, mati ataupun sakit dan seumpamanya, maka ketika itu wajib dia berbuka, tidak boleh dia berpuasa. Waktu dibincang panjang lebar dalam kitab fiqh. Orang ni, orang yang bermusafir dan orang yang sakit, kalau dia berbuka, maka diwajibkan kepada dia puasa pada hari-hari yang lain. Jadi bermakna golongan yang sakit diberi rukhsah, diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Begitu juga orang yang bermusafir diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi kena ingat, bukan semua jenis sakit boleh kita tidak berpuasa, dan bukan semua jenis bermusafir boleh kita tidak berpuasa. Hanya sakit-sakit tertentu dan hanya permusafiran tertentu. Secara ringkasnya, sakit yang boleh kita berbuka mesti sakit yang cukup syaratnya. Iaitu syarat dia adalah, yang pertama, kalau dia puasa menyebabkan akan membawa kepada kematian, maka ketika itu haram dia berpuasa, tidak boleh dia berpuasa. Ataupun kalau dia berpuasa menyebabkan akan hilang anggota dia, maka ketika itu haram dia berpuasa. Ataupun kalau dia berpuasa menyebabkan akan lumpuh anggota dia, maka haram dia berpuasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala larang, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan sekali-kali mencampur dirimu dalam kebinasaan. Itu juga Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat kepada pihak yang lain. Apabila wujudnya kemudaratan, maka kemudaratan itu mesti dihilangkan. Ad-dararu yuzal, kata ulama fiqh. Kaedah fiqh menyebut ad-dararu yuzal, kemudaratan mesti dihilangkan. Jadi yang ketiganya adalah, yang keempatnya, kalau dia puasa akan bertambah sakit dia. Dia sakit dah, kalau dia puasa akan bertambah sakit. Yang kelimanya, kalau dia berpuasa menyebabkan lambat sembuh. Yang keenamnya, kalau dia berpuasa menyebabkan akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Maka apabila cukup syarat sakit-sakit yang kita sebut ni, maka ketika tu boleh dia berbuka. Kalau sakit sikit-sikit, tu tak boleh. Kalau sakit tangan sikit je, sakit kuku sikit je, sakit lidah sebab pecah, ulcer dan seumpamanya, tu tak boleh tak buka. Ada sakit telinga sikit, sakit kaki sikit sebab sepak asal ni, tu tak boleh. Bukan semua sakit boleh. Okey, begitu juga bermusafir. Permusafiran, bukan semua permusafiran boleh kita berbuka. Hanya permusafiran yang tertentu, iaitu permusafiran yang cukup 3 syarat. Syarat yang pertama, mesti permusafiran yang harus. Kerana berbuka ni adalah rukhsah, kelonggaran yang diberi oleh syarak. Syarak bagi kepada kita kelonggaran tersebut. Maka kita tidak boleh mengambil rukhsah, kelonggaran yang diberi oleh syarak, melainkan bukan kerana melakukan benda maksiat. Kalau untuk tujuan melakukan perkara yang maksiat,
maka tidak boleh kita mengambil kelonggaran tersebut. Syarat bagi keizinan kepada kita, tiba-tiba kita nak mengambil keizinan dengan cara kita melakukan maksiat, maka tidak dibolehkan. Sebab itulah dalam kaedah fiqh menyebut ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Kelonggaran yang diberi oleh syarak tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat. Maka permusafiran yang boleh seseorang itu berbuka adalah permusafiran bukan kerana maksiat. Kalau dia bermusafir untuk berzina, dia bermusafir untuk masuk kelab malam, dia bermusafir untuk curi, merompok, minum arak dan seumpamanya, maka permusafiran tersebut tidak boleh dia berbuka. Baik, maka itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, permusafiran yang jauh. Maksudnya daripada kampung dia ataupun daripada rumah dia kepada destinasi yang dia nak tuju, cukup 2 marhalah perjalanan yang boleh qasar sembahyang. Kalau daripada Kuala Terengganu ke Marang, tak boleh. Jadi nak pergi Marang je, musafir dah tu, berjalan dah tu. Tapi nak buka puasa hari tu tak boleh, sebab perjalanan yang dekat. Daripada Kuala Terengganu ke Bukit Payung tak boleh. Daripada Kuala Terengganu ke Kuala Berang tak boleh, sebab dekat. Dia mesti kena perjalanan 2 marhalah, iaitu 80 km ke atas. Okey, ini 2 syarat. Syarat yang ketiga adalah mesti bermula daripada permulaan siang hari dia telah menjadi orang yang bermusafir. Dengan maksud, kalau dia baru nak bermusafir pada siang hari, untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Okey, kita buat contoh. Katakanlah dia nak pergi ke mana? Kita kata nak pergi ke Shah Alam. Dia orang ladang nak pergi Shah Alam. Jadi dia tolak daripada rumah dia pada 3 Ramadan pukul 11 pagi. Jadi oleh kerana di pagi saat itu dia duduk kampung, maka diwajibkan dia berpuasa. Apabila dia bermusafir, mesti dia meneruskan ibadat puasa tersebut. Tidak boleh dia nak berbuka untuk permusafiran tersebut, kerana permulaan siang hari dia masih lagi berada di kampung. Okey, itu kita kena ingat. Siapa di sana, siapa di Shah Alam, dia bermalam di sana. Ramadan yang keempat dia berada lagi di Shah Alam, maka untuk Ramadan yang keempat boleh dia tidak berpuasa, kerana dia bermusafir start daripada awal pagi. Okey, ini 3 syarat yang boleh berbuka bagi orang yang bermusafir. Tapi lain masalah kalau sekiranya dia seandainya meneruskan ibadat puasa pada hari yang dia bermusafir, menyebabkan dia orok, letih, memang penat sungguh lah, maka ketika itu boleh dia berbuka. Berbuka bukan kerana bermusafir, tetapi kerana tidak mampu, kerana tidak lagak. Masalah berbuka kerana tidak lagak, dia bukan hanya khusus untuk orang bermusafir. Bukan orang duduk kampung. Kita duduk kampung tapi malam tadi kita tak cukup tidur, lepas tu tak udang bangun sahur pula, siang hari kerja berat pula, tengah hari dia dah jelek, ketar dah pada lutut, jeng dah. Memang dah nak pergi dah lembek, nak jalan, nak akak kaki, rasa macam semi duduk kaki, berat sebagai contoh. Maka ketika tu boleh kita berbuka, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita menanggung bebanan yang berat. Baik. Orang yang sakit, orang yang bermusafir boleh dia berbuka, tetapi kena ingat ketika mana dia berbuka diwajibkan kepada dia qada pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Perkataan iddah isim nakirah. Min ayyamin ukhra, daripada hari-hari yang lain, maka ia memberi isyarat kepada kita bahawasanya tidak wajib kita qada secara berterusan. Kalau kita berbuka kerana sakit ataupun musafir selama 5 hari, maka boleh kita qada pada mana-mana hari setelah daripada Ramadan, dan tidak wajib kita buat secara berterusan. Bukan mesti kena buat 1, 2, 3, 4, 5 dah. Kita buat hari ni, lepas tu minggu depan kita buat pula, minggu depan kita buat pula, minggu depan kita buat pula, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, jangan sampai kau tahu. Sebab apabila seorang tu ada kewajipan qada ibadat puasa, mesti dia kena qada selepas daripada Ramadan, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Melewatkan qada Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran, hukum dia adalah haram. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kana yakunu alayya as-shawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asy-syughlu bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada kewajipan aku berpuasa pada bulan Ramadan, maksudnya qada. Aku tidak mampu untuk melaksanakan qada mereka pada bulan Sya'ban kerana sibuk melayani Rasulullah, kata Aisyah. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika dia mensyarahkan hadis ini, kata beliau, mengambil berat oleh Aisyah qada puasa Ramadan pada bulan Sya'ban menunjukkan bahawasanya diwajibkan qada sebelum masuk Ramadan. Mengambil berat Aisyah qada puasa Ramadan pada bulan Sya'ban menunjuk bahawasanya wajib,
tidak boleh menangguhkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya. Kalau tangguhkan juga sedangkan tidak ada sebarang keuzuran, maka hukum dia adalah haram, tetap dia wajib kena qada, dan di samping itu wajib dia kena bayar fidyah sebanyak secukup sehari. 3 perkara yang diwajibkan kepada dia: bertaubat kerana dia telah melakukan dosa, yang keduanya tetap kena qada, yang ketiganya adalah mesti dia kena bayar fidyah sehari secukup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dalam pukul 2 suku dah, hamba dimaklumkan oleh pihak masjid untuk kita berhenti dalam pukul 2 suku lebih kurang. Ni lebih dah pukul 6 dah dah. Jadi kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Dan pastinya apa yang kita bincang pada hari ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Sebab yang kita bincang saat itu adalah ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat suci Al-Quranul Karim. Kita cuba memahami ayat suci Al-Quranul Karim secara ringkas. Jadi pastinya ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keikhlasan kepada kita dalam perkataan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada tengah hari yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.